bila kita dah belajar tu, kita tak ada masalah untuk menambah dan menolak nombor positif dan nombor negatif. Alright. Okay, jadi kita mulakan untuk sesi kali ni. Saya harap yang lain tak ada panas kepala kan? Satu salah je. Afif, satu salah je. Sebelum ni banyak kan? Maksudnya you dah improve lah benda tu, okay? Cuma this time saya tak letak soalan kebat lah. Saya excludekan dulu. Okay, bagus. Jadi kita kena bersemangat. Kita dah improve 1%, kita masih nak improve lagi banyak ratus kan. Setiap hari kalau boleh hidup kita improvekan sedikit demi sedikit kefahaman kita, apa kita azam nak jadi lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Okay? Barulah kita rasa bersemangat kita nak belajar kan. Okay, jadi kita boleh tengok. Saya ada buat juga di Telegram ni. Kalau siapa yang ada masalah internet boleh masuk ke Telegram lah ya. Okay, so kita mulakan. Nampak tak skrin saya ni mana sepi ya. Okay, kita mulakan. Kita bincang sedikit tentang 8.3. Okay, jadi saya harapkan anda bersedia dengan modul nilam lah. Okay. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar tentang sudut yang berkaitan dengan garis lari dan garis rentas lintang. So kita dah explain dah apa maksud garis lari, mesti ada tanda panah ni, yang macam kat dalam contoh ni, dan juga garis rentas lintang dia mesti merentasi garis lah. Dia mesti bersilang lebih daripada satu garis kan, dua garis dan sebagainya. Okay, so kita tengok ada contoh. Determine whether the line PQ is a transversal or not. Adalah garis rentas lintang ataupun bukan. So kita terangkan jawapan lah. So jadi contoh dia ni, kita ada garis PQ ni. So kita panggil dia rentas lintang sebab dia bersilang daripada lebih satu garis lurus. Yang ni yang diceritakan lah. Okay. Jadi kalau yang A tu, kamu boleh tengok lah, nampak dia bersilang. Macam yang minggu lepas saya ingatkan dia bersilang dengan garis lari. Rupanya asalkan dia bersilang lebih daripada satu garis lurus, dia adalah garis rentas lintang. So dia punya syarat, asalkan dia bersilang, transversal ni ataupun garis rentas lintang mestilah bersilang lebih daripada satu. Okay? So keyword dia ada kat sini, kamu boleh highlight kan. Bersilang. Garis PQ bersilang lebih daripada satu garis lurus. Yang ni dia punya syarat. Mesti lebih daripada satu garis lurus. So dipanggilkan, ini adalah ya lah pertama. Okey, manakala untuk B dan juga C, laju pula ya, terlaju. Untuk B dan juga C, okey awak boleh tengok kat sini B ni. Okey, ni ada satu garis PQ ni. Dia merentasi satu garis lari tapi dia tak merentasi lagi dua. Jadi jawapan dia bukan, kerana garis PQ hanya bersilang dengan satu garis lurus sahaja. Ni awak boleh tulis dalam you punya modul. Tulis sekarang No, because line PQ intersect with only one straight line. Syarat dia mesti merentasi lebih daripada satu garis lurus. Itu transversal ataupun garis rentas lintang. Boleh buat betulan lah. Siapa yang salah pakai pen merah kan. Maksudnya you tahu, oh kat sini tak dapat. Kan kalau semua pen hitam, pen biru, pakai pensel je kan, kita pun tak tahu mana satu yang kita faham sebenarnya. Kalau ada banyak merah, kita tengok, oh yang merah ni tak faham, kita akan lebih nampak. Ini yang saya tak faham ni, kita tengok betul-betul Okey, untuk yang C, nampak tak dia bersilang? Bersilang dengan lebih daripada satu garis lurus. Jadi dia adalah garis rentas lintang ataupun transversal. Okay, intersect with more than one straight line. So syarat dia, garis rentas lintang mestilah merentasi lebih daripada satu garis. Tak kisahlah sama ada garis lari ataupun tidak. Okay, boleh So masukkan dalam you punya tu. So kita proceed untuk next question. Okay, next question. Okay, number 2.
Berdasarkan raja di bawah, semua garis yang ditunjukkan adalah garis lurus. Senaraikan pasangan. Based on a diagram below, every line shown is a straight line. List the pair of. Okay, so dia nak sudut sepadan ataupun corresponding angle. Sepadan kan? So cari sepadan. Mula kita ada, ingat macam ni kan? Ni garis, ini sebenarnya garis lari. Sebab dia tegak macam ni kan? So di mana ada garis lari dan ada garis rentas lintang, di situ ada 3 sudut iaitu sepadan, selang-seli dan juga pedalaman. Corresponding angle, alternate and interior angles. So kat sini definitely adalah B dan C kat sini kan, dia sepadan. Okay, and then kita boleh tengok D, ada tak? D, tapi D dengan F ni bukan garis lari, tak boleh lah kan. So hanya ada satu sahaja yang ada sudut sepadan. Sebab sudut sepadan mesti ada garis lari dan mesti ada garis rentas lintang. Kalau saya nak buat D dengan F, saya nampak macam sama je, tapi dia bukan sama. Sebab dia tak ada garis selari kan, dia dihubungkan dengan 2 garis rentas lintang, transversal. Alright, so jawapannya hanya B dan E. Okay, any question? Ada soalan tak? So far boleh faham tak ni? Faham. Okay, bagus. Okay, yang kedua adalah sudut selang-seli. Ni obviously ada garis selari. Di sini berselang, nampak ni, C dengan F. Dia berselang Okay, and then kita ada sudut pedalaman A dengan D kat sini. Di dalam. Okay, kenapa E dengan F tak boleh jadi sudut pedalaman? Sebab dia hanya ada satu garis lari kat sini kan, tapi dia ada 2 garis rentas lintang. So syarat dia sudut pedalaman kena ada kena 2 garis lari kan dan 1 rentas lintang. Barulah dia sama. Okay? So E dengan F tak boleh jadi sudut pedalaman Dia mesti ada garis selari, lepas tu ada 1 garis rentas lintang dan selesai. Okay. So saya nak cakap lah. Soalan ni yang sedaraikan pasangan ni, ni saya cerita sikit. Yang ni selalu, ni saya cerita selalunya dia akan keluar dalam bahagian B. Kalau kamu punya kertas, dia akan keluar dalam bahagian B. Memang sebijilah soalan macam ni pasal sudut ni. Jadi kamu memang yang ini memang kamu kena tekankan soalan macam ni. Memang dia selalu keluar macam ni. Okay, selalu dalam bahagian B. Tulis dekat modul tu, bahagian B. Okay, kita tengok pada nombor 3. Okay, raja di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Menyatakan sama ada pasangan garis yang selari. Cari pasangan garis yang selari antara satu sama lain. Okay, so jawapan dia kat sini adalah 2 dan 4. Okay, kenapa dia 2 dan 4? Kenapa? Maksudnya kalau lah ni sini kan 80 kan. Maksudnya kat belah sini adalah 100 darjah kan. Sini pun 80 darjah. Okay, kalau sini 100, sini 100, sudut dia sama, jadi garis dia mestilah garis selari. Betul tak? Sebab itulah jawapannya adalah 2 dan 4. Sebab dia ada sudut yang sama ni, 100. Okay. Yang lain ni tak sama. Ini kalau tambah 180, kamu dapat 150. Tak sama. So tak boleh lah kata dia garis selari kan. Okay. Itu untuk nombor 3. 3A. Okay, so 3B. Raja di sebelah menunjukkan satu garis lurus PQR. Tentukan garis lurus yang selari dengan RS. Ini RS. So yang mana yang selari? Kita kena check. So kita ada sini sudut 60 darjah. Okay, jawapan dia apa? QV ya. So kita kena tengok mana QV. Garis QV. Okay, so, maksudnya sini sudut dia. Kalau garis QV, sinilah. Kita kena cari sudut ni. Ni saya merahkan ni. Tebalkan sikit. Okay, kita kena tahu ni sudut dia berapa. Jadi cuba kita kira. Okay, sini kamu nampak tak ada 2 line macam ni. Ni 2 line, 2 line, 2 line. Kalau sini 20, sini berapa? Dia berkongsi sudut yang sama. Setuju tak? Sini pun 20. Sebab dia ada 2 line. Bila 2 line ni maksud dia sudut dia sama. Same angle. Sama sudut. Okay. Sama sudut ataupun same angle. Sebab ada double macam ni. Okay, so kita tengok maksudnya kita kena cari sudut PQ. Kita kena cari PQ apa kat sini dan kita kena cari kat sini berapa. Okay, itu benarnya.
Okey, soalan saya dekat kamu lah. Soalannya. Okey, adakah kamu tahu sudut segitiga berapa? Kamu belajar ke? Pernah belajar tak sudut segitiga ada berapa darjah? 160 ke cikgu? 160 ke? 160. 160. 160. Jawapannya 180. Okey, yang ini kita akan belajar tajuk ke-9. Tajuk 9, kamu akan belajar segi 4 dan segi 3. Nanti akan belajarlah 180, 360, kita belajar So ni adalah fakta Ni fakta yang kamu kena tulis. So fakta sudut segitiga adalah 180. Kat mana segitiga kamu dalam soalan ni? Kita ada Q, R dan S. Setuju tak? Setuju. Okey, jadi kalaulah sudut segitiga tu 180, berapakah sudut pada Q kat sini? Siapa boleh tolong saya? Sudut pada Q. Saya nak cari Q. 50. Q sama dengan 180 tolak 70. Bukan, 40. 40, cikgu. 40, betul ke? 40. 40. Sahkan. Ada orang boleh sahkan. Betul tak? 40 jawapannya. $180 tolak 70, 110. 110 tolak 50, 40. Betul ke? 50. 50. Aish 50. 50 Okay, so sini 50. So Q 50 darjah. Okay, sekarang kita tahu kita ada protektor kan? Sudut pada garis lurus berapa? 100? 180. 80. Sekarang saya nak kamu cari sudut Q yang merah ni, belah sini ni. PQW. So kita nak cari sudut PQW. So cari sudut PQW. Yang ni PQW yang saya merahkan ni. So kita ada 20, 20, 20. Maksudnya kita ada 60. Jadi 180 tolak 60. Sebab sini 20, 20, 20 tolak 30, tolak 50. Tolak 30, tolak 50. Okay. Siapa boleh kirakan untuk saya? Berapa yang kita akan dapat PQW? 40. 40. Okey, 40. Okay, jadi yang merah ni yang merah ni PQW 40 darjah, 40 darjah. Okay. So, dia kata dia kata garis QV kan ataupun line QV. So, line QV ni kat sini maksudnya adalah 40 tambah 20. So, berapa? 60. So, kita dapat kalau dapat apa? PQV sama dengan 40 tambah 60 tambah 20. So, kita dapat 60 darjah. So, jadi sudut sini PQV ni 60 darjah sama dengan RS ni, PRS. Jadi sebab tu line QV kita kena terima sebab dia mempunyai sudut yang sama. Okay. Setuju boleh So ni kena apa? Berkira-kira lah. So yang ni saya akan screenshot yang untuk yang ni untuk kamu lah. Ya, nanti saya akan screenshot, saya bagi dekat Telegram STV untuk kamu fahamkan. Alright, so kamu boleh buat pembetulan kat situ lah. Okay, ini. Cari nilai-nilai berikut. Yang ni. Saya suka untuk soalan macam ni. Okay, kita tengok. Dapat ke M43 ni? Nampak ni ada garis selari. Ni semua garis selari. Lepas tu kamu ada garis rentas lintang kat sini satu kan. So kalau sini 43, sini pun 43 lah sudut sepadan. Okay, setuju Sebab ada garis selari. Di mana ada garis selari dan garis rentas lintang, kita dah boleh cari 3 sudut. Sepadan, selangsidi dengan sudut pedalaman. So kalau kat sini nampak tak yang ni? Ni pun ada satu garis rentas lintang, automatically N kita 125. Macam tu saja ya.
Sebab sudut sepadan. Sepadan. Okay. Okay, so kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya kita ada muka surat 88 modul nilam. Ada raja di bawah menunjukkan garis lurus PQRS. Ini PQRS. Ini ada E, FG, QG dan HRJ. HRJ mana J ni? Oh ni. Maksudnya ni satu garis, ini satu garis, ini satu garis. Ada 3 garis lurus lah. Lepas tu ada garis lari. Macam mana tahu garis lari? Dia ada anak panah. Ni garis lari. Yang ada anak panah tu adalah garis lari lah. Cari nilai bagi X. Kat mana X dia? Oh, ni X dia. Soalan nampak macam wow. Menakutkan soalan ni. Kita mulakan dengan, kita tengok ni. Ni garis lari kan? Okay, ni ada garis lintas lintang. Siapa tahu sudut FR kat sini? Ni yang saya merahkan ni. Berapakah nilai sudut dia? Yang saya merah ni. Berapa ni? 70. 70. Sebab apa? Kenapa awak kata 70? Dia adalah sudut corresponding angle. Sudut sepadan. Sebab ada garis selari, ada rentas lintang, kita ada sudut sepadan. 70. Okey, bagus. Okey, kemudian apa lagi yang kita boleh cari? Okey. Lepas tu dia ada garis yang dua-dua ni. Ni nampak ni, anak panah 2 ni. Ni garis selari juga. Soalan dia kan, berbelit-belit kan. Okey, ni garis selari. Okey, 105. Kat mana 105 ni sebenarnya? Saya nak pakai pen lain. Kita akan ada sudut selang-seli. Okay, sudut selang-seli saya pakai pen hijau ni. Saya besarkan. So, yang saya buat hijau ni sama dengan 105 tau. Okey, jadi kalau saya ada gambar, saya lukis balik gambar tadi tu. Okey, ni kan macam ni tadi. Ini ada anak panah 70 tadi tu. Okey, sini 70 darjah kan. Okey. Kat sini ada satu garisan. Okey, ini ada X. Okey, sekarang gambar besar 105 yang saya buat hijau ni kan. Tapi sini ada 70. Okey, berapa di tengah-tengah ni? Macam nak cari dia? Kita ada 105 tolak dengan berapa? 70. Sebab sudut selang-seli kan? Yang besar ni, 105 kat sini yang hijau. 70 kat atas yang merah ni. So 105 tolak 70 berapa? 35. 35. Okay. Yang ini kamu kena macam visualize dia macam mana gambar ni. Kamu kena visualize. Okay, sekarang kita ada garis lurus. Nampak tak ada garis lurus? Ni garis lurus kan? Kita cari X. Ni X. X kat sini. So, satu protektor kalau garis lurus 180. Jadi cara nak cari X adalah 180. Macam mana? Tolak dengan 35. Dapat kat situ lah. Sebab sini 35 kan? So 180 tolak 35. So dapatlah 145 darjah. Kamu dapat di situ. Okay. Ini pun boleh. Sebenarnya kalau kamu dapat jawapan yang sama, boleh. Mungkin yang saya ajar ni hanyalah satu cara kefahaman saja kan. Kita dalam otak ni ada pelbagai cara kan. Okey. So teruskan. Okey, yang ini sudut tunduk dengan sudut dongak ni saya belum ajar lagi. So mungkin next class lah. Kita tengok nombor 6. Okay, raja di sebelah menunjukkan satu garis lurus ABCD, apakah nilai bagi X? Yang ni pun sama. Kita ada garis selari. Ni garis selari sebab apa? Dia ada anak panah. Okay, dan kita ada garis rentas lintang. Ni, garis A sampai D ni garis rentas lintang. Jadi kalau sini 135, okay, saya hijaukan ini mesti 135 sudut sepadan ya. Jadi cara cari X dia 135 tolak 65 dapatlah X.
So sini, markah kamu kat sini. Okay, yang saya write ni. Setiap satu ni sebenarnya ada markah. Satu markah, sini satu markah. Okay, 2 markah kat situ. Okay, yang kedua kita cari nilai S. Okay, ni pun ada garis lari. Ni ada satu garis rentas lintang, transversal line. So dia mengatakan hasil tambah sudut pendalaman adalah 100. Sudut berapa? 80. Okay. So hasil tambah sudut pendalaman adalah 180. So ada 3 syarat je kan? 3 je. Kalau ada garis selari, lepas tu ada garis rentas lintang. Rentas lintang ada 3 benda. Satu, sudut sepadan, corresponding angle. Lepas tu kita ada sudut selang-seli, alternate. Dan last sekali kita ada hasil tambah sudut pendalaman sama dengan 180. So S sama dengan 40 darjah. Okay. Satu markah, dua markah. Setelah. Okay. Yang C pula kita ada garis lari dan ada garis rentas lintang ni, garis ni. Yang saya ingat ni kan. Kita nak panjangkan pun tak apa, boleh. Okay. So di sini kita akan jumpa. Nampak tak ni? Ni sudut apa? Ni adalah sudut sepadan. Setuju tak sudut sepadan? Setuju. Ini sudut pendalaman. Ini pun sepadan. Ini pun sepadan. Saya tulis kat sini sepadan. Okay, so kalau sudut sepadan, ni apa? Kotak ni apa? 90 darjah Yang kotak macam ni sudut tegak. Sudut tegak 90 darjah. So nak cari K sama dengan 151 tolak dengan 90. Okay. So kalau saya K. So saya dah tahu dah. Yang ni semua 151 sini. K tambah 90. So 151 tolak 90 terus. Saya akan dapat tak 61? Sama kan? Okay. Okay. Kita nak cari ni adalah garis rentas lintang. Okey, apa yang berlaku dekat sini kita akan ada, ini 47 kan? Apa? Sudut kita akan ada 3 je, selang-seli, betul tak? Kat sini, yang hijau ni. Okey. Sini berapa yang hijau ni? 180 tolak 47, betul? Okey, berapa 180 tolak 47? 133 darjah. Jadi X ini adalah sudut selang-seli. So kita ada sudut selang-seli kat sini. So kita dapat 133. Alternate angle. Okay, angle. Kita akan sudut selang-seli. Okay, sebenarnya ada lagi satu cara. Apa cara satu lagi? Kita akan jumpa sudut bertentangan. Oh, boleh juga. Ingat lagi sudut bertentangan? Kita sama tak sudut bertentangan? 47 kan? Betul tak? Sama. Sini 47, kita ada garis lari, apa yang berlaku? Kita ada sudut pedalaman. Betul? Ini kan garis lari kan? So ada sudut pedalaman. Jadi kita ada X tambah 47 sama dengan 180. Ini guna sudut pedalaman. 47. Macam dalam solution ni. Sebab dia gunakan sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman. Jadi sebab tu saya kata jalan kerja dia mesti ada satu jalan kerja sahaja. Kita boleh ada pelbagai. So, jawapan memang akan tetap samalah. Okay. So kotak selang Kediri ada buat tak? Ada buat ke tak buat lagi? Buat ke tak? Kalau tak buat lagi saya tak bincang lah. Tak, cikgu. Belum buat Tak lagi buat Belum cikgu. Belum Okey, jadi masa yang ada ni kamu boleh buat petak serang Kediri. Kita pun dah nak habis lah petak serang Kediri. Nanti hari sempat je saya cerita, ada 10 minit lagi, tak apalah. Kamu buat petak serang Kediri, nanti hari Jumaat saya akan terangkan
sudut dongak dengan sudut tunduk. Dia memang senang je tapi saya tak sempat lah. Okay, so kamu buat pentaksiraan ke diri. Nanti hari Jumaat saya akan terangkan sudut dongak dengan sudut tunduk dan sedikit soalan modul ni lah. Lepas tu kita akan buat macam quizzes lah. PBD kamu lah quizzes untuk the whole bab 8 ni. Kecuali yang apa, lukis apa, melakar tu, yang membina garis tu saya tak masuk dalam ni lah. Sebab itu macam kena, kalau video baru cantik kan. Sebab yang ni macam soalan untuk tahu sudut-sudut saja. Yang membina pakai protektor tu saya tak masukkan lah. Okay? Dengan sikit saja lagi. So siapkan pentaksiran kendiri. Banyak juga ni. Okay? So hari Jumaat saya akan buat sudut dongak dengan tunduk dan kita akan bincang pentaksiran kendiri ni dulu. Lepas tu kita masuk quiz ni. Okay? Jadi saya harap kamu dah jawab lah soalan yang tadi tu kaedah Nepo tu. Dah jawab lah. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada, bagus. Okay, kalau tak ada kita jumpa pada hari Jumaat. Saya semalam saya pergi sekolah. Saya turunkan langsir sekolah awak hari ni jadi pusat vaksin. So abang-abang awak akan naik 18 hari bulan ni. So banyak sikit lah kerja tu. Awak punya saya belum tahu lagi lah. So doakan Selangor dah makin turun kes dan kita boleh macam biasalah insyaAllah So kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Sama. Sama, Darwish, Muklis, Adlina, Shaina, Fatin, Hafi, Alisha, Sabrina, Sha'alia, Raisha, Danish, Safia, Afif.